Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar semua ya? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat dan dimuliakan oleh Allah sentiasa. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan belajar tajuk surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Tajuk ayat hafazan dan kefahaman tingkat kelima ya. Jadi anak-anak pelajar boleh merujuk muka surat 27 hingga 39 dalam buku teks kita. Ya. Baik, kita teruskan, kita lihat apakah ayatnya. Ini adalah ayat surah Al-Mu'minun, bermula ayat 1 sehinggalah ke ayat 11. Baik, mari kita sama-sama dengarkan ayatnya ya, dalam bacaan ayat ini. Kita tengok apa perkataan-perkataan yang boleh membantu kita memahami maksud ayat ni ya. Ada perkataan-perkataan yang kita juga gunakan dalam bahasa Melayu ya, yang boleh kita faham. Baik, kita dengar sama-sama. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul Azim. Itu adalah ayat surah Al-Mu'minun ayat 1 sehingga 11. Ada beberapa perkataan tadi kalau kita tengok tidak asing pada kita. Contoh ayat yang pertama Al-Mu'minun, orang yang beriman ya. Kemudian solatihim khashi'un, solat yang khusyuk ya. Kemudian ada juga perkataan zakat, zakati, dan kita juga jumpa tadi perkataan li amanatihim, amanah. Ya, amanah kita akan tengok nanti apa maksudnya. Dan satu lagi salawatihim dan juga satu lagi firdaus, iaitu syurga firdaus. Itu antara beberapa perkataan yang biasa kita gunakan juga dalam bahasa Melayu kita ya. Baik, kita tengok apakah maksud ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun ya. Baik, maksud ayat sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat dan orang yang menjauhi perkara yang sia-sia dan orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang menjaga kemaluan kecuali kepada isteri atau hamba-hamba mereka. Maka itu tidak tercela. Sesiapa yang mengingini selain daripada itu, mereka adalah orang yang melampaui batas. Ini ya peringatan Allah ya. Mereka yang menjaga amanah dan janji dan tetap memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, iaitu mewarisi syurga Firdaus selama-lamanya. Ya, baik. Dalam ayat ini Allah memberitahu kita ya bagaimana ataupun apakah ciri-ciri orang yang berjaya. Apakah ciri-ciri mukmin yang berjaya? Ada dalam terkandung ciri-cirinya, ada 7 ciri mukmin yang berjaya. Baik, mari kita tengok satu persatu apakah 7 ciri tersebut. Baik, yang pertama beriman kepada Allah ya. Ciri yang kedua adalah khusyuk dalam solat. Ciri yang ketiga adalah tidak melakukan atau menjauhi perbuatan dan perkataan yang
sia-sia. Ciri yang keempat adalah menunaikan zakat. Ciri yang kelima adalah menjaga kehormatan diri. Yang keenam adalah sentiasa memelihara solat. Dan yang ketujuh adalah menjaga amanah dan janji. Mengikut kedudukan dia, amanah dan janji dulu, kemudian barulah memelihara solat. Kesusunan ayat tadi ya. Jadi ini adalah 7 ciri yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 untuk kita menjadi mukmin yang berjaya. 7 ciri ni ya, kena amalkan dan kena pastikan kita laksanakan, insya-Allah kita akan menjadi mukmin yang berjaya sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun. Baik, kita tengok satu persatu apakah maksud di sebalik ciri-ciri ni ya. Baik, yang pertama beriman kepada Allah. Apa dia beriman kepada Allah? Iaitu sentiasa meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya. Ya, yang pertama, yang berhak disembah hanya Allah berhak disembah. Tak ada benda lain selain daripada Allah yang berhak disembah. Yang kedua, kita mestilah melakukan segala suruhan Allah tanpa kompromi, ya, tanpa persoalan. Apa yang Allah perintahkan, kita kena laksanakan sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga, kita kena meninggalkan segala larangan Allah juga tanpa sebarang persoalan. Ya, Allah perintahkan kita tinggalkan, kita mesti tinggalkan, wajib tinggalkan. Itu maksud beriman kepada Allah ya. Yang pertama tadi dalam maksud ni, yang pertama tadi yang kita kena beri perhatian adalah yakin hanya Allah yang berhak disembah. Yang kedua, kita melakukan segala suruhannya. Dan yang ketiga, meninggalkan segala larangannya. Okay, itu maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok ciri yang kedua. Yang kedua iaitu khusyuk dalam solat. Okay, apa dia khusyuk dalam solat? Kita selalu dengar khusyuk dalam solat. Biasa kita sebut khusyuk dalam solat ya. Jadi kita tengok apa dia khusyuk dalam solat ni. Okey, maksudnya menumpukan sepenuh perhatian ataupun menumpukan sepenuh hati dan penghayatan dengan cara menetapkan anggota, memahami bacaan dan perbuatan, memahami bacaan dan perbuatan ketika mendirikan solat. Okey, maknanya daripada awal lagi nak menunaikan solat, kita mestilah menumpukan sepenuh perhatian, lupakan segala yang di luar solat. Ya, kemudian kita cuba memahami apa bacaan kita, apa maksud bacaan kita dan apa di perbuatan kita. Rukuk ni, sujud ni untuk apa, rukuk ni macam mana yang sebenarnya, nak buat dengan sesempurna mungkin. Ya, jadi insya-Allah itu akan membantu kita untuk khusyuk dalam solat ya. Mengurangkan pergerakan, ya, kalau kata-kata sana sini cuba lawan, menggunakan pergerakan ya. Anggota-anggota kita kan, hidung kata, telinga kata, semua kata. Ya. Jadi itu juga akan mengganggu kekhusyukan solat. Jadi kita kena pastikan benar-benar bersedia untuk melaksanakan solat tadi ya. Baik. Yang ciri yang ketiga, meninggalkan atau menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ini banyak ya, banyak yang kita buat ya. Kita tengok maksud dulu, apa dia perkataan sia-sia, apa maksud meninggalkan ni. Menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak mendatangkan faedah. Tak ada faedah benda pun, tapi kita nak juga bercakap, nak juga buat kan. Kita jauhkan. Atau perkara yang boleh merosakkan akhlak kita, penampilan kita, pakaian kita, cara bercakap kita. Semua tu dalam ni. Ya? Kalau tak baik, kita kena tinggalkan. Apa contoh perbuatan sia-sia? Yang biasa kita buat, yang biasa kita tak sengaja tapi kita terbuat kan. Terbuat tanpa sengaja. Ya? Melepak. Melepak-lepak kosong, tak ada benda. Itu perbuatan sia-sia kan. Apa lagi ya? Merokok juga termasuklah perbuatan yang sia-sia. Ya? Habiskan duit, antaranya lah. Lepas tu dia mengganggu kesihatan kita. Ya? Antaranya, leka bermain gadget. Ni satu lagi. Yang ni susah kita nak tinggal kan. Dia pegang handset, banyak benda kita boleh cari sana, cari sini kan. Jadi sampai berjam-jam mengadap handset kita. Handset kesayangan kita. Tapi tanpa kita sedari, kita telah membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Bukan tak boleh main, boleh, tapi kena ada masanya yang sesuai ya. Dan lebih-lebih dia akan menjadi
Sesuatu yang tak baiklah untuk kita. Kesihatan fizikal pun tak baik, kesihatan mental kita pun tak baik. Gadget ni ya. Baik ya. Contoh perkataan sia-sia. Jarut memanggil kawan kita dengan gelaran-gelaran yang dia tak suka. Itu antaralah ya. Buat kosong ketika belajar dalam kelas. Kawan kita nak belajar, kita asyik panggil dia je. Panggil, ajak bercakap-cakap. Tapi tak ada faedah pun, bukan cakap benda yang kita belajar pun, cakap benda yang lain daripada tu. Ya, cakap pasal TikTok ke, dan sebagainya lah yang ada sekarang ya, yang sedang viral sekarang, banyak benda ya. Jadi, antara ciri yang ketiga yang Allah sebutkan kepada kita, untuk kita tinggalkan adalah perkara-perkara sia-sia, perbuatan ataupun perkataan yang tak ada faedah. Kita tinggalkan. InsyaAllah kita akan jadi mukmin yang berjaya. Ya. Baik, itu ciri yang ketiga. Kita pergi kepada ciri yang keempat. Iaitu mengeluarkan zakat. Apa dia mengeluarkan zakat? Mengeluarkan zakat ni, maksud zakat ni kita dah biasa jumpa lah. Kita semua dah ingat ya. Cuma kita ingat, tengok semula untuk kembalikan semula ingatan kita. Untuk menyegarkan semula ingatan kita ya. Baik, mengeluarkan sebahagian harta tertentu. Harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Kita ada 8 asnaf kan? Ini semua orang dah tahu dah. Ya? Yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Ya? Siapa yang berhaknya antara fakir miskin, amin. Ada banyak yang berhak menerima. Jadi, mesti mengikut syarat yang ditetapkan oleh syarak. Ya? Keluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Bukan semua orang berhak. Ya? Dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, dan zakat yang diwajibkan oleh syarak ialah zakat fitrah. Ini kita akan buat masa hari raya, kita memang tahu dah hari raya sibuk-sibuk nak bayar zakat kan. Ya. Dan satu lagi zakat harta. Ya. Baik, kita teruskan dengan yang kelima. Yang kelima ya. Okey. Menjaga kehormatan diri. Apa maksud menjaga kehormatan diri? Menjaga dan mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Ya, menjaga dan mengelak daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak seperti zina, sumbang mahram dan hubungan seks luar tabi'in. Baik, ini kita tengok apa dia keterangan berkaitan dengan zina, sumbang mahram dan hubungan seks luar tabi'in ya. Baik, zina. Salah laku seksual ya, salah satunya adalah zina, iaitu melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah, tanpa ikatan perkahwinan, ya, tanpa aku terima nikahnya, ya, antara lelaki dengan perempuan yang tak ada apa-apa ikatan, ya, contoh persetubuhan haram antara pasangan kekasih. Bila kita bercinta, kita dah rasa sehidup semati dah, tapi ingat kita masih belum sah sebagai suami isteri. Jadi memang ada larangan-larangannya, tak boleh berdua-duaan dan sebagainya untuk mengelakkan daripada berlakunya perbuatan zina. Sebab tu kena jaga. Ya, bercinta kena jaga. Sebab kalau kita benar-benar bercinta, berkasih sayang kerana Allah, insya-Allah kita akan sama-sama menjaga dan dapat menjaga kita daripada perbuatan zina. Ya, jadi kena ikhlaslah. Ya. Kalau bercinta dengan sebab lain, itu akan bawa kita kepada berlakunya zina. Jauhi zina ya, jauhi zina sebab kesannya sangat buruklah, sangat menggerunkan. Bukan saja pada orang yang melakukan, malah juga kepada keturunan dia lah. Kalau misalnya ditakdirkan oleh Allah dia mengandung dengan sebab zina ni tadi, bayangkan apakah yang akan dirasai, tekanan yang akan dirasai oleh mak tu dan juga anak yang bakal lahir. Anak yang bakal lahir hidup dia lama lagi. Daripada kecil, remaja dia, dalam keadaan tertekan dan sebagainya. Banyak sangat keburukan dia. Sebab tu Islam sangat melarang. Sangat-sangat melarang perbuatan ini. Ya? Dan sebab tu hukuman zina juga berat kan? Berarti yang belum berkahwin kalau berzina, akan dikenakan sebanyak 100 kali. Dan bagi yang telah berkahwin, dikenakan rejam sampai mati. Itu antara hukuman dia berat ya. Sebab kesalahan ni, perbuatan ni, dosa ni sangat besar akibat dia. Bukan sahaja kepada diri sendiri, tapi dalam masyarakat juga. Ya. Okay, baik, itu yang pertama, zina ya. Salah laku seksual yang pertama. Salah laku seksual yang kedua, yang ada juga berlaku dalam masyarakat kita, iaitu sumbang mahram. Apa dia sumbang mahram ni?
iaitu melakukan persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan, masih lagi lelaki perempuan yang diharamkan berkahwin. Melakukan persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan yang diharamkan berkahwin. Kita tak boleh kahwin dengan orang tu. Kerana faktor keturunan. Siapa dia keturunan kita? Tak boleh kahwin. Mak kita, ayah kita kalau perempuan. Adik-beradik lelaki kalau perempuan, adik-beradik perempuan kalau lelaki. Itu orang-orang yang haram kita kahwin dengan sebab keturunan. Mak saudara, tu keturunan belaka tu. Kemudian penyusuan. Haram dikahwini dengan sebab penyusuan. Mak susuan kita, anak susuan kita, adik-beradik susuan kita. Itu penyusuan Dan satu lagi, haram dikahwini dengan sebab persemendaan. Persemendaan ni sama dengan perkahwinan. Dengan sebab perkahwinan Okey. Siapa contoh perkahwinan? Mak mentua, bapak mentua, menantu, itu perkahwinan. Tiri-tiri tu, mak tiri, ayah tiri, anak tiri, itu ialah dengan sebab perkahwinan atau persemendaan. Okey. Ini contoh yang dah bagi sini contoh saya dah bagi sini. Persetubuhan haram dengan bapa kandung, bapa tiri, ni sebab persemendaan adik-beradik ni keturunan, bapa kandung pun dengan sebab keturunan. Ini dipanggil sumbang mahram. Sebab tu bila kita berada di rumah juga bersama dengan adik-beradik, bersama dengan bapa kita, mak saudara kita, kita kena jaga tingkah laku, jaga juga cara berpakaian kita. Sebab semua perbuatan kita tu, pakaian kita menarik minat pasangan ataupun menarik minat orang yang melenjang kita walaupun dia adik-beradik kita. So kita kena jaga elok agar kita dapat mengelakkan berlakunya sumbang mahram. Kita tak nak berlaku. Tapi kalau kita tak jaga, mungkin sebab kita ada iblis sebab iblis tu ada di mana-mana. Dia akan sentiasa mengganggu kita dan sentiasa ajak kita buat jahat. So kita kena jaga elok-elok. Okey, seterusnya kita tengok salah laku seksual yang ketiga. Yang ketiga iaitu hubungan seks luar tabi'i. Yang berlainan dengan apa yang sepatutnya berlaku. Yang bercanggahan dengan apa yang sepatutnya berlaku. Iaitu melakukan persetubuhan haram dengan cara bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Allah jadikan kita ni dah baik, sempurna, semua segala perfect dah. Bagus dah. Dah ada panduan, garis panduan. Tapi kita nak melawan juga dengan tabiat semula jadi kita. Ni dipanggil seks luar tabi'i. Contoh, buat. Sepatutnya hubungan berlaku antara lelaki dengan perempuan kan. Tapi berlaku lelaki dengan lelaki. Memang kita nak melawat arus. Ini golongan melawat arus usahakan perempuan dengan perempuan. Kemudian onani dan juga persetubuhan dengan haiwan. Ini benda-benda yang kita rasa macam susah nak berlaku tapi memang berlaku dalam masyarakat. Jadi sebab itulah dalam Islam dah digariskan cara yang sepatutnya yang kita kena ikut dan apa yang sepatutnya kita kena tinggalkan sebab semua ni membawa kepada keburukan. Bukan saja pada diri yang terlibat, kepada keluarga dan kepada masyarakat juga. Dan malah kepada agama juga. Kalau orang Islam semua mengamalkan lewat ni, mengamalkan musakah ni, lesbian semua, sentiasa bersama dengan perempuan semua kan, apa yang agama lain pandang orang Islam. Itu juga bukan kesan yang kecil bukan pada orang ni saja. Bukan saja kesan dari segi kesihatan fizikal, penyakit-penyakit bahaya yang ada pada ni, pada golongan ni, golongan seks luar tabi'i ni, tapi kepada kesan yang jangka panjangnya kepada agama kita. Jadi wajib kita jaga, wajib kita jauh benda ni. Jadi pesan saya pada anak-anak pelajar semua, jangan sesekali cuba berminat, nak tengok macam mana dan sebagainya. Kalau kita tahu je benda tak baik ni, kita terus tinggalkan. Supaya kita termasuk dalam 7 golongan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 tadi. Kita teruskan. Yang seterusnya. Okey, yang ke-6. Yang ke-6
menjaga amanah dan janji. Apa dia amanah dan janji? Semua kita ni ada amanah yang kita perlu jaga ya. Baik, kita tengok menjaga tanggungjawab dalam setiap urusan. Ya, ada tanggungjawab. Semua urusan kita ada tanggungjawab. Kita sebagai pelajar ada tanggungjawab, saya sebagai guru ada tanggungjawab, semua ada tanggungjawab. Pekerja pembersihan kita ada tanggungjawab, kerja kantin kita ada tanggungjawab, semua ada tanggungjawab ya. Contoh pekerjaan harta benda dan kerahsiaan ini yang kena kita jaga. Ya, sebagai pelajar, contoh kalau sebagai ketua kelas, apa amanah yang perlu dipikul, apa yang perlu dijalankan tugasnya. Kalau kita bukan menjawab apa-apa jawatan pun sebagai pelajar, apa yang kita kena buat dalam kelas kita, itu semuanya amanah. Harta benda kelas kita kena jaga, jangan sekali-kali kita rosakkan. Sebab harta benda kita, kursi meja adalah harta orang ramai untuk kegunaan generasi ataupun kawan-kawan kita ataupun adik-adik kita selepas kita nanti. So tak boleh kita rosakkan. Kalau kita rosakkan maknanya kita tidak amanah lah ya. Dan menjaga kerahsiaan. Di mana-mana saja apa-apa perkara yang rahsia, yang diminta rahsia, kita kena jaga dengan sebaik mungkin. Ya. Baik. Dan yang ketujuh. Okay. Yang ketujuh adalah memelihara solat. Okay. Menunaikan solat pada waktunya. Ya. Maknanya masuk waktu, kita kena tunaikan solat. Zuhur dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar, mengikut waktu dia. Dengan menyempurnakan segala syarat dan rukun. Apa syarat-syarat solat kita, apa rukun-rukun solat kita kena sempurnakan 13 rukun tu dengan sebaik mungkin. Ya, InsyaAllah kalau ketujuh ni kita laksanakan, usaha untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin, InsyaAllah kita akan termasuk dalam golongan tujuh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 ya. Baik, kita teruskan dengan pengajaran ayat. Ya, dari pengajaran ayat ni kita boleh ambil daripada isi kandungan ayat yang kita belajar tadi. Jadi saya keluarkan dulu beberapa pengajaran. Ada banyak kita boleh buat sebenarnya. Jadi saya keluarkan beberapa pengajaran untuk contoh kita pada hari ini ya. Baik. Yang pertama kita ambil tadi isi yang ciri yang kedua, solat khusyuk kan. Okey. Kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk. Ini pengajaran yang kita dapat. Maknanya kita mesti tunaikan solat dengan khusyuk. Sebab apa kita kena tunaikan solat dengan khusyuk? Supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, sebab apa? Jadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab apa khusyuk? Hamba Allah yang bertakwa. Okey. Okey, pelajaran yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan yang sia-sia. Sebab apa kita kena jauhkan diri? Supaya agar kita dapat meningkatkan kualiti kerja. Kalau kita asyik berangan tengah buat kerja, asyik menangguhkan kerja, jadi kerja kita tidak akan berkualiti sebab kita akan buat dalam keadaan yang tergesa-gesa. Macam kerja sekolah juga. Kalau kita asyik tangguh-tangguh, lepas tu last minute anak hantar dah tak siap lagi, jadi kita pun tariklah jawapan kawan, tiru je walaupun jawapan tu salah, tapi kita tulis sahaja. Tu bila cikgu tanda, wah jawapannya sama tapi salah. Contoh ya, contoh okey. Okey, yang ketiga. Kita hendaklah menjaga kehormatan diri. Yang ini mestilah ya, di mana-mana kita berada, kita kena berperhatianlah kehormatan diri kita agar diri dan keluarga terpelihara daripada penyakit berbahaya. Ya. Tadi saya dah terangkan berkaitan dengan salah laku seksual. Itulah yang kita perlu jagalah antaranya. Jadi insyaAllah untuk itu ini slide yang terakhir lah untuk tajuk kita pada hari ini, surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11, iaitu ciri-ciri mukmin yang berjaya. Jadi kita tengok yang sambungan dia, tadi habis untuk tajuk hari ini. Ni kita tengok pula macam mana cara kita nak ingat isi kandungan tadi. Sebab nanti kita akan jumpa banyak ayat. Sebelum ni pun dah banyak ayat tentang kita belajar kan. So kita nak ingat macam mana nak mudahkan kita ingat. Tengok surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11, kita dah ingat dah apa isi kandungan dia. Ya. Baik. Saya ringkaskan sini sebagai ketam. IKT4M. KT4M lah, IKT4M. Tapi saya ringkaskan kepada sebutannya ketam. Ya. Dekat-dekat dengan air ketum kan. Nanti tak apalah mudah. Kita ingat kalau air ketum kan. Okay. Kita tengok apa dia air ketam ya. Okey. I adalah iman. Iman tadi
apa tadi, orang yang beriman kepada Allah kan? Iman orang yang beriman kepada Allah. Okey. Yang kedua K. K ialah khusyuk, iaitu khusyuk dalam solat. Kita ingat khusyuk je. T adalah tidak. Tidak tadi tidak melakukan perkara-perkara yang lara ataupun perkara-perkara yang sia-sia. Baik, kita tengok 4M. Apa dia 4M? M yang pertama mengeluarkan zakat. Tadi menunaikan zakat sama ya, mengeluarkan zakat ataupun menunaikan zakat. Yang kedua adalah menjaga maafkan saya, menjaga kehormatan diri. M yang ketiga adalah menjaga amanah dan janji. Dan M yang keempat adalah memelihara solat. Baik. Daripada 4M ni, menjaga, memelihara. Ni pun boleh menjaga. Menjaga. Satu, mengeluarkan. Kalau kita nak ingatlah, dia mudah je. Mengeluarkan zakat, menjaga kehormatan diri, menjaga amanah dan janji, dan juga memelihara solat. Okey, itu antara tujuh ciri untuk menjadi mukmin yang berjaya yang boleh membantu kita ingat dengan lebih mudah. Ingat je 7 ciri nampak surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Kita ingat je ayat ketam. I iman, K khusyuk, T tidak, M mengeluarkan, menjaga, memelihara. Ya, insya-Allah kalau kita boleh hafal ayat ketam ni, insya-Allah lah kita akan mudah ingat. Nampak je ayat 1 hingga 11, kita dah ingat ayat ketam. Surah Al-Mu'minun 1 hingga 11 ayat ketam ya. Okey, baik. Itu sahaja untuk perjumpaan kita pada kali ini. Allah harapkan bermanfaat untuk semua. Mohon maaf seandainya ada kesilapan sepanjang saya mengendalikan kelas kita pada hari ini. InsyaAllah saya doakan semuanya sihat dan dapat menjalani kelas PDPR, semua kelas PDPR kita dengan baik ya. Baik, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.